Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Isnin 12 Februari 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah keputusan kes Nick Allen akan menjejaskan kedudukan Mahkamah Syariah? Sabar, baru bertenang semua, kita dapatkan pencerahan terlebih dahulu. Menurut kenyataan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, kes Nick Allen Zurina lawan Kerajaan Negeri Kelantan telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut, Mahkamah Persekutuan telah membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Secara umumnya, Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk memutuskan kes berkenaan berdasarkan perkara 128 Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan setengah pihak di mana kesalahan berhalwat dan minum arak tidak termasuk dalam kategori kesalahan yang diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah dan terbatal, kenyataan ini adalah tidak benar. Ia tidak bermakna orang Islam di Kelantan tidak boleh dikenakan hukuman kerana melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ia hanya tidak boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah, namun ia boleh dibicarakan di Mahkamah Sivil. Secara tidak langsung, dengan adanya peruntukan di bawah Kanun Keseksaan juga, kesalahan tersebut boleh dipertuduhkan kepada tertuduh dalam kalangan orang Islam dan orang bukan Islam. Berbanding jika kesalahan dibicarakan di Mahkamah Syariah, hanya orang Islam yang boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah. Orang bukan Islam tidak tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Masih tersebar luas di media sosial berkenaan dakwaan kehilangan duit dari akaun bank selepas daftar padu. Menurut kenyataan Kementerian Ekonomi, tular mesej di aplikasi Facebook dan WhatsApp mengenai kehilangan duit dari akaun bank selepas pendaftaran padu adalah tidak benar. Kejadian dikatakan berlaku kepada seorang guru sekolah di Terengganu. Selepas semakan dibuat, tiada sebarang laporan polis berkenaan isu tersebut di Terengganu. Tiada juga sebarang aduan berkenaan isu tersebut di dalam sistem aduan kerajaan SISPA. Tiada pihak ketiga dilantik Bank Islam untuk mendapatkan maklumat pelanggan termasuk butiran akaunnya. Pelanggan perlu sentiasa waspada terhadap penipuan pancingan data. Melalui kenyataan, Bank Islam memaklumkan pancian data adalah penghantaran email atau mesej secara dalam talian daripada pihak yang menyamar sebagai syarikat yang sah agar pengguna mendedahkan maklumat peribadi. Terdapat juga perisian direka khas untuk mendapatkan maklumat dan menyerang peranti peribadi pengguna seperti telefon dan jam pintar, tablet serta komputer. Pelanggan dinasihat agar tidak klik atau memuat turun teks atau email yang mengandungi pautan yang tidak sah. Bank Islam sentiasa mengambil langkah proaktif dalam memastikan keselamatan akaun deposit dan transaksi pelanggan yang selamat di samping melaksanakan pengawasan keselamatan dan pengawal seliaan yang mematuhi standard industri. Seorang pegawai wanita di sebuah agensi kerajaan kerugian RM168,000 akibat ditipu sindiket penipuan dalam talian. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan dalam kenyataan berkata, panggilan diterima menerusi telefon menyamarkan diri sebagai pegawai Kementerian Kesihatan KKM. Mangsa berusia 45 tahun dan berasal dari Taman Tawas Gemilang Ipoh Perak menerima panggilan telefon daripada individu tidak dikenali pada 5 Januari lepas.
Suspek memperkenalkan diri sebagai pegawai farmasi daripada KKM mendakwa mangsa telah mengambil beberapa ubat terkawal daripada Hospital Georgetown Pulau Pinang. Baik penonton, ingat situasi ini. Skamer akan mereka cerita bahawa anda melakukan kesalahan yang anda tidak lakukan. Jadi mohon untuk anda terus matikan panggilan. Baik, kembali kepada kes ini. Bagaimanapun, seorang lagi suspek menyamar sebagai pegawai polis dari Bukit Aman menghubungi mangsa dan mengarahkan pengeluaran wang berjumlah RM168,000 daripada akaun simpanannya untuk dimasukkan ke dalam 5 akaun berbeza. Suspek iaitu skamer turut memberi sepucuk surat bertulis Polis Diraja Malaysia yang mengandungi butiran kononnya mangsa disyaki terlibat dalam kes penyeludupan dadah dan pengubahan wang haram serta waran tangkap ke atas mangsa. Namun, mangsa menyedari ditipu dan telah membuat laporan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jadikan kes ini sebagai pengajaran buat kita semua agar tidak ditipu skamer. Kita beralih pula berita di Kuala Terengganu. Sebanyak 98 laporan jenayah komersial di Terengganu dicatatkan dalam tempoh seminggu bermula 4 Februari hingga 10 Februari. Membabitkan nilai kerugian sebanyak RM606,577.20. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan dalam kenyataan berkata, angka itu berkurang sebanyak 38 kes berbanding 136 laporan yang diterima pada minggu sebelumnya. Daripada 98 kes, sebanyak 21 kertas siasatan telah dibuka membabitkan 25 laporan berkaitan kejadian pengurangan wang di dalam akaun bank mangsa. Pecahannya, Kuala Terengganu mencatatkan 13 kes, Besut 6, Dungun 4 dan masing-masing 1 kes di Hulu Terengganu dan Kemaman. Kini kita ikuti sumber kenyataan daripada pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Abang Kaderi Abang Wasli berkenaan video tular kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan sebuah kereta. Polis mengesahkan video tular kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan sebuah kereta berlaku di kilometer 437.2 Lebuh Raya Utara Selatan, Rawang, Selangor. Siasatan awal dapati semasa kereta tersebut dipandu di laluan Smart Lane yang telah diaktifkan, telah datang sebuah motosikal dipercayai telah melanggar cermin sisi kanan kereta tersebut dan terus beredar dari tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Polis sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan berhubung dakwaan oleh seorang wanita diintip menerusi kamera tersembunyi di dalam bilik air ketika menginap di sebuah inap desa di Jelutong, Georgetown baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Razlan berkata, berdasarkan siasatan, polis mendapati lelaki tempatan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Beliau berkata setakat ini polis telah merekodkan keterangan 4 individu termasuk pengadu dan pengurus rumah inap desa terbabit bagi membantu siasatan kes. Berdasarkan siasatan dan keterangan yang direkodkan setakat ini, polis sedang mengesan seorang lelaki dan dia dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian kamera tersembunyi dalam bilik air tersebut. Pemeriksaan pihak polis mendapati pautan yang terdapat di kamera itu menghubungkan dengan telefon bimbit lelaki berkenaan iaitu suspek dan pihak polis sedang giat mengesan bagi membantu siasatan kes. Ini pula adalah pesanan mesra daripada pihak tabung haji agar anda berwaspada kerana terdapat pelbagai cara skamer menipu mangsa. Pastikan laman web ataupun laman sesawang yang anda kunjungi adalah yang sah dan dipercayai. Ingat, laman sesawang rasmi tabung haji hanya mempunyai satu laman sesawang iaitu www.tijari.com.my. Bagaimana ejaan Tijari? THIJARI. Itu adalah ejaannya. www.tijari.com.my dan selain daripada itu adalah laman sesawang palsu. Bekas Perdana Menteri sebar dakwaan palsu. Konon kesalahan jenayah syariah tertentu kini bebas dilakukan selepas isu Nik Elin. Biar betul. Ayuh sama-sama kita ikuti pencerahannya bersama pasukan Biar Betul.
Heboh di media sosial dengan reaksi seorang pemimpin pembangkang berkaitan pembatalan 16 peruntukan kesalahan Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Dakwa bekas Perdana Menteri itu, perbuatan jenayah yang dikaitkan dengan seksyen berkenaan tidak lagi jadi kesalahan jika dilakukan di negeri berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan yang dilempar tidak berasas dan tak masuk akal. Dalam reaksi segeranya, Menteri Komunikasi menyifatkan kenyataan terbabit sebagai berita palsu. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meski peruntukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Ini kerana pelakuan itu boleh dirujuk ke Mahkamah Sivil menerusi kanun keseksaan dengan hukuman lebih tinggi. Ini bermakna jenayah kekal jenayah dan pelakuan berkaitan tetap jadi kesalahan. Justru tak timbul dakwaan kononnya kesalahan berkaitan peruntukan yang dibatalkan dalam enakmen bebas dilakukan di negeri itu. Henti manipulasi fakta, jangan heret rakyat ke arah kejahilan. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ini adalah segmen notifikasi iaitu segmen terakhir. Seperti biasa, kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini. Jangan lupa untuk saksikan topik perbincangan yang mana isu semasa sekarang ini sedang hangat diperkatakan mengenai keabsahan Undang-Undang Jenayah Syariah. Anda jangan lupa saksikan pada malam ini 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran Berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik. Untuk berinteraksi bersama dengan tetamu, anda boleh terus pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM. Ini pula adalah mengenai sistem padu. Peringatan mesra kepada semua penjawat awam untuk mengemaskini maklumat dan data dalam sistem padu selewat-lewatnya pada 15 Februari 2024 melalui pautan berikut, iaitu scan pada QR Code yang tertera ataupun anda boleh layari laman sesawang www.padu.gov.my. Arahan berdasarkan surat edaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bertarikh 17 Januari 2024. Temui JPA di Program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah, antaranya khidmat nasihat pencen dan persaraan, gantian kad pesara, khidmat nasihat program penajaan JPA dan juga penilaian kesejahteraan psikologi. Pada 23 hingga 25 Februari 2024, 9 pagi hingga 6 petang, Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bukan minggu hadapan, tetapi pada hari esok 4.30 petang di saluran TV1 dan juga siaran serentak di saluran Berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.